أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا مع الصالحين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan lagi nikmat Islam, iman dan ihsan yang tiada nilainya dengan seisi dunia mahupun seluruh alam ini. Apabila kita dianugerahkan Islam, iman dan ihsan, maka itulah satu-satunya penyembahan yang abadi kepada Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehadiran Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, yang kita turuti dan kita tuntuni. Moga-moga kita terpilih daripada kalangan umatnya yang kelak mendapat syafaatnya. Moga beroleh kita redha dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasihi tuan pengurusi masjid, seterusnya ada jawatan kuasa, tuan imam, tuan Bilal, juga tak saya lupakan bersama dengan kita pada pagi ini juga Datuk Haji Abdul Razak Yusof, pengasas Budi Utama Malaysia, juga ibu-ibu, bapa-bapa, sahabat, juga anak-anak yang dikasihi. Kita meletakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang ada ini, nikmat kesihatan tubuh badan kita ini yang dapat kita pergunakan lagi untuk menambah ibadah yang tiada lain bagi mengenal Allah dan mencintai Allah dengan setulusnya dan sedalam-dalamnya. Pagi ini kita untuk kuliah subuh ni sebenarnya saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Amin, Muhammad Abdullah bin Al-Amin, kerana beliau memang tidak ada di sini. Jadi selalunya yang mengganti ini tidak sehebat yang diganti, tetapi bolehlah kita berkongsi sedikit. Moga-moga ada manfaatnya, moga ada pengisiannya yang baik, itu kita dapat sama laksanakan. Mana yang tidak sampai pemahaman kita, moga-moga itulah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Hadirin dan hadirat sekalian, semalam antara maghrib dan isyak, kalau yang bersama dengan saya semalam, telah pun kita berkongsi pengalaman dan sedikit mutiara ilmu tentang zikrullah. Zikrullah ini pada pembahagian oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ada 3 bahagian. Yang pertamanya zikir dengan lisan, yang keduanya zikir dengan hati, dan yang ketiganya menjadi suatu perbahasan ataupun suatu yang mencukupkannya, yakni zikir dengan lisan dan lidah dan hati.
lidah dan hati. Maknanya digabungkan dua jenis zikir, zikir yang dibunyikan dengan lisan dan zikir dengan hati, ianya bergabung menjadi suatu zikir yang paling utama di dalam pendekatan diri kepada Allah SWT. Zikrullah, antaranya matlamat zikrullah itu ialah paling kurangnya dua matlamat. Pertama, tazkiyatun nafs, yakni pembersihan jiwa. Sebahagian lagi daripada para alim ulama kita menyatakan pembersihan jiwa itu termasuklah fikiran, bukan sekadar perasaan, tetapi ia juga merangkumi pemikiran, akal kita, yang ianya juga akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya akan membawa kepada taqarrub ilallah, yakni pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apabila berlaku zikrullah, sama ada dalam bentuk lisan, sama ada dalam bentuk hati, sama ada digabungkan keduanya menjadi suatu zikir yang hebat. Lidah itu berzikir, hati itu menumpukan perhatian kepada yang dizikirkan, maka ianya akan membawa kepada ingatan yang tidak putus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu satu hadis Nabi SAW menyebut, sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguh Allah itu tidak melihat hanya pada zahirmu, jasadmu, ajsamikum, walakin Allah, tetapi Allah itu melihat kepada hati kamu, qulubikum. Sebahagian lagi hadis mengatakan batinukum, yang dalam dirimu itu. Inilah salah satu nyawa di dalam ibadat, nyawa terhadap penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin zahirnya boleh menampakkan diri itu seolah-olah sedang beribadat, tetapi fikiran dan juga perasaannya tidak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatian yang besar diberikan oleh para ulama tasawuf berkenaan dengan perawatan dan pemulihan hati, yang ianya disebut dengan bahasa yang mudahnya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa yang ianya bersih daripada penyakit-penyakitnya, yang bersih daripada perkara-perkara yang memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga menjauhkan hubungan kita dengan hadirat baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah sekalian, zikrullah itu antara yang terutamanya sebagaimana Allah SWT menyatakan dan selalu kita diingatkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yang dikatakan orang yang beriman itu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yang hatinya itu tenang, damai apabila mengingati Allah. Maka tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah itu antaranya yang paling utamanya ialah ketenangan. Yang masa bila ketenangan itu sampai apabila bizikrillah, apabila dia ingat akan Allah, apabila dia melafazkan kalimah-kalimah mengingati Allah, apabila dia mengingati kalimah-kalimah mengingati Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ditegaskan oleh Allah SWT, ketahuilah bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah itu akan memberikan ketenangan kepada jiwa ataupun hati. Hadirin sekalian, sebanyak mana pun pencarian kita terhadap kebendaan duniawi ini,
dia hanya membawa kepada kebahagiaan yang sementara. Yang kebendaan itu, material itu atau duniawi itu nanti akan menjadi suatu yang dikejar, direbut, saling pijak memijak, berbunuhan, saling kecewa dan gagal bila kita tidak berdaya mengusahakan kebendaan itu. Ataupun kita sudah ada duniawi kita, gelaran, pangkat, kuasa, wang ringgit yang hebat-hebat, kecantikan dan sebagainya. Ketahuilah bahawa semuanya itu akan luput. Kesemuanya itu akan sirna. Kesemuanya itu tidak ada yang kekal abadi bersama kita. Ianya tidak membawa kepada kebahagiaan yang kekal. Memang kita perlukan duniawi kita memang perlukan kebendaan. Tetapi bagaimana nak menjadikan ianya suatu yang membahagiakan kita dalam kehidupan. Yang kerana di hujung-hujung pencarian kebendaan duniawi itu membawa kepada kesengsaraan, membawa kepada perkara-perkara yang menyebabkan pergaduhan dan kemusnahan. Maka dikaji oleh para ulama, kebahagiaan yang kita cari sebenarnya walaupun dengan adanya duniawi kita, hakikinya adalah ketenangan. Ketenangan yang boleh melahirkan kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu zahirnya dilihat seolah-olah sudah memberikan ketenangan, tetapi bukan ketenangan yang hakiki. Maka yang dimaksudkan ketenangan yang menghasilkan bahagia itu adalah ketenangan apabila dapat bersama mengingati dan bersambung ingatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang besar, dalam waktu-waktu yang besar, sebagaimana dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ingat 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramik. Masa muda kita ketika masa tua kita. Maksudnya apa? Orang muda pun nak rasa bahagia. Nilaian bahagia orang muda mungkin dari segi duniawinya. Gajinya banyak, usahanya berjaya, perniagaannya hebat. Orang yang disukainya dia dapat. Dia menjadi orang yang memiliki apa yang orang lain ada. Itu anak-anak muda. Begitu jugalah termasuklah orang tua. Tapi Nabi menyatakan, mudamu sebelum tuamu. Jangan sampai bila kita tua, kita kehilangan kebahagiaan yang dicari ketika muda. Kita memang tua, kita nanti akan kehilangan segala-galanya yang ada pada muda kita. Kita kehilangan tenaga, kita kehilangan upaya, dan termasuk duniawi kita ada di saat-saat tua kita sudah tidak ada lagi dah kebahagiaan dengan dunia. Maka ketika itu nak digantikan dengan kebahagiaan yang bagaimana? Maka antaranya peringatan Nabi SAW ini, bila datangnya tua, kita sudah tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki kita sudah pun terasuh untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, surau, ke tempat-tempat kebaikan. Tangan kita berbuat benda-benda yang baik. Maka ini diingat oleh Nabi SAW. Jangan sampai dah tua tidak ada ketenangan. Ini dalam konteks zikrullah. Wa faraghaka qabla syughli. Masa lapang ketika jadi sempit. Kelapanganmu ketika jadi sempit. Zikrullah antara yang terbaiknya, yang paling utama adalah dilakukan ketika masa lapang. Yang kita menyediakan jadualnya, masanya untuk berzikir kepada Allah. Yang zikir itu difahami dengan suatu pemahaman yang luas. Al-Quran itu, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, zikrullah. Mengamalkan wirid-wirid, zikrullah. Selawat ke hadirat Nabi SAW, itu zikrullah. Yang mengamalkan hizib-hizib, itu adalah zikrullah. Sehinggalah pada kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu adalah zikrullah. Dibuat pada masanya.
Sebelum datang kesempitan, barulah kita ini terkejar-kejar masa untuk berzikir kepada Allah SWT, yang menghasilkan titik pertemuan yang tidak jelas mendapat ketenangan. Tetapi masih lagi ketika itu, penghayatan kita daripada fikiran dan juga perasaan masih terikat dengan duniawi. Hadirin dan sekalian, kerana itu contohnya dalam perkara kelapangan sebelum datangnya kesempitan, dalam melaksanakan salat-salat sunat, saya nak berkongsi tentang qiyamul lail. Karena itu daripada hadis-hadis Nabi SAW yang membawakan makna tentang sepertiga malam, pertengahan malam, itu berarti kelapangan masa. Kelapangan masa yang kita berikan kepada Allah SWT, yang sepatutnya orang sedang lena tidur, yang orang sedang berehat, tetapi kita sudah cukup rehat kita bangun dan kita berikan kelapangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asallahu an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada pengertian ayat ini, daripada malam itu kamu bertahajud, melakukan yang sunnah-sunnahnya daripada sembahyang itu, dan bagi kamu nanti akan dipertingkatkan kepada maqam yang terpuji. Dan maqam yang terpuji kita akan berhasil mendapatkannya apabila kita memberikan masa kepada usaha-usaha kita ataupun zikrullah kepada Allah SWT. Seumpama orang bekerja, dia bekerja 16 jam, 18 jam, dengan cara yang betul, pengetahuan yang betul, dia akan menghasilkan kejayaan di dalam usahanya. Berbanding dengan orang kerja cuma beberapa jam, macam anak-anak kita zaman sekarang, anak-anak muda kita, kadang-kadang belajar tak nak, kerja nak sikit, gaji nak besar, rehat nak banyak, berjalan nak setiap hari, kerja je sedikit. Adakah itu suatu yang munasabah untuk dicapai? Ikut logik akalnya, mustahil. Yang ada hanyalah kamu akan gagal di dalam pencarian. Dan para ulama dahulu, kalau kita kembali kepada masa ni kelapangan, ulama dahulu dia akan mulakan solat malamnya adalah pada jam 3 pagi. Jam 3 pagi. 3 pagi itu dia sudah bangun, bersiap-siap, membersihkan diri, dan mereka melaksanakan antaranya para alim ulama kita mandi taubat. Diistilahkan mandi taubat. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam Al-Quran, dan tak banyak ulama yang melaksanakannya. Namun ada sebagian kecil ulama, mereka bangun 3 pagi, dan antara yang diamalkan oleh mereka adalah mandi taubat. Yang biasa-biasanya mandi wajib, itu bab lain lah. Mandi taubat. Dan kaifiat mandi taubat itu ialah dengan 40 gayung dan 40 bacaan doa. 40 gayung dan juga 40 bacaan doa. Gayung yang sederhana lah. Bukannya baldi tu kan. Kalau baldi tu 40 baldi, mahun beribu kita bayar bil elektrik, bil air kan. Ni yang sederhana ni, yang 1 liter. Maknanya kalau kita mandi tu 40 liter. Gayung yang kecil. Setiap kali satu gayung itu disertai dengan bacaan doanya daripada surah Al-Mu'minun, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhan yang menurunkan keberkatan, Rabbi anzilni mubarakan wa anta khairul munzilin, dan engkaulah yang sebaik-baik yang menurunkan, yakni keberkatan. Satu gayung, satu doa. Satu gayung, satu doa yang boleh dibaca dalam hati. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Selesai 40 gayung, 40 doa.
Kan? Walaupun pada awalnya kita menggigil kesejukan, tapi dari segi biologi badan itu dia akan mengeluarkan darah kita itu akan mengeluarkan kepanasannya untuk melawan kesejukan. Yang daripada darah yang mula menjadi panas itu yang dikaji oleh pihak-pihak perubatan, dianya boleh menyembuhkan penyakit-penyakit dalaman badan. Antaranya kanser, antaranya penyakit hati, penyakit hati yang fizikal tu. Antaranya masalah darah, leukemia dan sebagainya, yang dalam dalaman ni dengan izin Allah SWT antara yang dapat dirawat dan disembuhkan melalui mandi taubat. Dan sebagian para ulama meletakkan satu tempoh 40 hari sebagai mandi taubatnya. Jadi ditambah dengan 3 perkara yang ketiga, 40 gayung, 40 doa, 40 hari. Maka itu menjadi satu amalan para alim ulama kita yang segelintir, tak banyak yang boleh buat. Dalam tempoh 10 minit ke 20 minit mandi taubat itu, kemudiannya sudah siap, selesai, maka mereka akan menuju ke tempat solat. Solat mereka adalah 3:30 pagi. 3:30 pagi, tuan. Ini kita sebut tadi. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa lapang kamu sebelum datangnya kesibukan. Kalau kita buat tahajud dah dekat-dekat nak sahur baru tahajud. Masuk waktu pukul 5.50. 5.40 baru buat tahajud. Tafadhal, silakanlah, tak masalah. Tapi kalau ikut orang yang memberikan kelapangannya kepada Allah SWT, dia tak macam kita. Dia betul-betul menyediakan masanya untuk dipersembahkan kepada Allah SWT. Masa yang panjang dengan Allah SWT, dan itulah mengikut sebagaimana antaranya pesan Nabi SAW. Wa faraghaka qabla syughlik, itu bukan semata-mata pekerjaan, bukan semata-mata usaha ikhtiar kita, tetapi juga dalam bentuk ibadah kita yang kita sediakan tempoh masanya kepada Allah SWT. Orang nak baca Quran, dia meletakkan selepas subuh, macam orang pencen lah kan, orang pencen. Selepas subuh, habis dah wirid, habis dah doa, habis dah macam-macam hizib dah dibaca sebagainya, maka dia meletakkan sebelum masuknya isyraq ataupun paling panjang sikit sebelum masuknya duha, dia akan letakkan masa untuk membaca Al-Quran. Dia dah letakkan kelapangan masa tu mungkin dalam tempoh 30 minit, 28 minit untuk baca Quran. Dan dia takkan gadai masa tu, dia takkan pendekkan masa tu dengan aktiviti lain. Pernah saya bagikan pengalaman ini kepada ahli jemaah saya di negeri saya lah, Negeri Sembilan, tuan. Jadi habis kuliah ni, dia orang ada argument lah, ada pertikaian. Kerana saya menyentuh tentang masalah lepas habis aja zikir, lepas habis je doa, ramai-ramai pergi lepak dekat warung, dekat kedai kopi. Yang sebenarnya itu bukan masa kita untuk lepak-lepak tu. Masa kita lepak-lepak selepas duha. Kan? Itu yang sebaiknya lah. Tapi orang dah biasa lepas subuh lepak lah kan. Jadi kat kedai kopi tu putih ya semua dia. Putih. Saya dekat kampung saya tu, memang saya hantar anak saya pagi, pukul 6.30, 6.45 saya dah keluar. Yang paling ramai kat warung kita songkok putih kan. Ramai betul para ulama kat situ kan. Kita tengok, oh insya-Allah masjid dah kosong kan kan. Sebenarnya paling best itu kita lepas habis doa dengan imam tu, kita cari tiang, cari dinding, cari Al-Quran, barulah kitab-kitab yang kita amalkan untuk dibaca. Paling pun sedikit pun masa isyraq lah. Kang bunyi isyraq kan, saya pun berhenti tuan kan. Jadi kita sampai isyraq tu kita berhenti, tak apalah, bolehlah pergi makan-makan. Ya ni subuh-subuh gelap dah makan, entah apa semangat pun tak tahu. Tapi jemaah tanya saya, Ustaz, saya nak tanya, suara dia dengan suara yang keras. Nak tanya ni, salah ke makan lepas subuh? Kita orang breakfast lepas subuh, salah ke? Tak salah, nak makan lah. Yang saya cerita ni adalah satu cadangan dan juga pengalaman daripada para
Ulama. Kita nak tiru siapa lagi? Ulama lah. Bukan nak tiru orang datang kedai kopi tu. Ya, orang datang sebelum subuh dah ada kedai kopi. Kita pun nak tiru sebelum subuh ada kedai kopi. Itu cara, bukan cara sebenarnya kita meniru keimanan orang. Keimanan kita macam ni. Ulama buat macam mana? Dia tiru ulama kita. Paling bagus kan duha. Mungkin tak mampulah nak tambah lagi 28 minit, 30 minit lagi. Jadi isyraq tu kita keluarlah. Matahari dah mula timbul sikit lah. Kan, dah nampak terang lah sikit, dah nampak lah muka siapa depan kita, siapa kiri kanan kita kan. Yang ni tak kenal muka kiri kanan, dah melepak kat warung berbagi. Itu contoh. Tuan-tuan kalau tak puas hati dengan saya, marah lah. Itu contoh. Jadi biar terang sikit, dah nampak muka-muka kawan-kawan kita. Jom kita pergi breakfast. Tak panggil sarapan lagi dah. Sebab semangat pagi itu lain. Dia bertukar jadi bahasa Inggeris. Hadirin sekalian. Jadi para ulama kita itu, dia paling lewatnya itu sebelum pukul 4 mereka telah memulakan ibadah qiyamul lail, salatul lail. Itu masanya yang diberikan kepada Allah. Dia daripada kan masa yang lapang itu diberikan kepada Allah SWT. Maka ini zikir. Ini adalah satu keinginan yang makin menolak dan mendorong kepada Allah SWT. Karena zikir itu akan menghasilkan 3 tingkatan pemprosesan jiwa kita yang dipanggil takhalli, yakni pembersihan jiwa kita daripada penyakit-penyakit dan sifat-sifat yang tidak baik, al-mazmumah. Kemudian sudah selesai itu dibaiki, dibersihkan, maka dia akan pergi pada proses yang keduanya. Secara otomatisnya akan berlaku begitu dengan izin Allah SWT, proses at-tahalli. Proses lahirnya sifat-sifat yang baik, lahirnya perkara-perkara yang baik dalam diri kita ini. Jadi baik semua yang dahulunya berpenyakit menjadi sembuh. Maka tahalli, lahirlah sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Yang dahulunya takabur, sombong, menjadi orang yang tawaduk, merendah diri. Yang dahulunya bakhil, kedekut, menjadi orang yang pemurah. Kalau dahulunya tamak akan dunia ini, maka dia menjadi orang yang zuhud. Yang dahulunya dia suka nak tunjukkan ibadat, dia suka nak cita-cita ibadahnya dipuji dia orang, dia menjadikan dirinya makin jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirnya tahalli. Lahir saja proses yang kedua ini, maka akan membawa keterbukaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati masih bermasalah, maka dia akan menjadi penghalang, penghijab dengan Allah SWT. Namun apabila telah dibersihkan, telah dirawat, dipulihkan, diberikan sehat, maka dia akan bersedia untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan sampailah firasat-firasat, akan sampailah ilham-ilham daripada Allah SWT, akan sampailah suatu kebenaran fikirannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dinyatakan oleh para ulama, itulah dia selepas tahalli at-tajalli, suatu hubungan langsung Allah SWT dengan seorang hamba yang telah pun bersih jiwa raga fikirannya dan tubuh badannya. Tubuh badan pun dah tak berani nak buat perkara-perkara yang jahat. Mulut pun tak berani nak keluar maki hamun, mengumpat, memfitnah orang. Bila nak keluar di mulut ni terfikir, adakah ini yang sahih, adakah ini yang benar, adakah ini suatu yang kita tahu dan sebagainya. Maka firman Allah menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu takwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajar kamu. Allah akan memberikan tunjuk ajar kepada kamu kerana kamu sudah takwa. Kamu layak mendapat tunjuk ajar daripada Allah secara langsung, yang sebelumnya telah dibantu oleh para guru dengan ilmu, maka Allah tambahkan lagi darajat seorang itu. Allah beri langsung ilmu, kepandaian, pengetahuan kepada hamba-hamba Allah kerana dia sudah muttaqin, dia sudah takwa. Orang yang takwa maka dia layak untuk mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita menidakkan orang yang berdosa itu, Allah bagi juga ilham, Allah bagi juga. Namun orang-orang yang telah bersih,
maka dia mudah dan selalu berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Taala. Wa faraghaka qabla asy-syughli wa sihhataka qabla saqam. Masa sihat sebelum datangnya masa sakit. Yakni ada orang ingat Allah pada masa sakit, tapi pada masa sihatnya dikurang-kurangkannya ingat kepada, dikurang-kurangkannya ibadat. Maka ketika sakitlah baru dia nak ingat Allah. Maka kita bukan dalam kumpulan ini. Maka ketika itulah dia meminta kepada manusia untuk manusia doa kepada Allah, sembuhkanlah dia. Karena itu tok guru menjadi sasaran. Kalau orang sakit, dengar tok guru hebat-hebat, pergi jumpa. Dengar ustaz yang hebat, ustazah yang hebat, pergi jumpa. Tolong doa, saya ini sakit dan sebagainya kan. Bagus daripada dia pergi ke tempat lain. Namun dari satu sudut keimanan ataupun kehambaan pada Allah itu dia rugi. Kerana dirinya itu tidak dapat lagi memberikan tumpuan untuk memohon pada Allah sehingga menggunakan manusia. Kerana apa? Kerana dia tidak terasuh, tidak terbiasa ketika sihat dahulu. Dia menggunakan masa itu ataupun zaman itu untuk ingat kepada Allah SWT. Nak berdoa kepada Allah, nak membacakan permohonan-permohonan kepada Allah. Maka diingatkan oleh Nabi SAW. Masa sihat ini banyak kan. Kalau masa sihat ini kita banyak hajat, kita banyak keperluan, kita banyak masalah, tapi sihat lagi. Inilah masanya yang diberikan oleh Allah SWT untuk sebanyak-banyaknya berdoa kepada Allah. Banyakkan berdoa berkali-kali. Ada seorang kaya, jadi bila saya kawan dengan dia, saya tanya dia, macam mana tuan boleh jadi orang kaya? Saya kerja kuat Ustaz dia. Saya kerja 16 jam, 20 jam. Sebelum dia jadi kaya dulu kan. Tapi dia dah kaya pun dia masih kerja kuat lagi malam-malam, masih lagi bekerja dan sebagainya. Tapi antara lainnya Ustaz dia kata, saya berdoa setiap hari terhadap cita-cita, hajat saya dan juga keinginan saya nak jadi orang kaya. Saya berdoa 100 kali satu hari. 100 kali satu hari. Bila saya ziarah mak saya minta mak saya doa saya. Minta jadikanlah anak mak ni orang kaya. Ni contoh orang nak jadi kaya. Kalau orang nak jadi pandai, orang nak jadi PhD semua, macam tu jugalah. Kita alam pembelajaran, kita nak berjaya. Kemampuan kita bukannya kita pandai. Maka dengan doa itu akan mengubah takdir, mengubah peribadi kita. Jadi orang kaya ni minta 100 kali setiap hari nak jadi kaya. 100 kali perniagaan dia yang dia minta kepada Allah ni, 100 kali kepada Allah setelah perniagaan ni akan maju dan sebagainya. 100 kali. Saya cuba tirulah, saya pun nak jadi orang kaya kan. Tak akan ustaz miskin kan. Asyik minta sedekah aja. Kalau boleh kita datang ke masjid, kita yang bagi duit kat masjid kan. Datang ustaz yang bagi duit kat masjid. Tuan-tuan, pelik ke tak pelik kan? Pelik. Dia yang tak peliknya, ustaz bagi masjid dapat duit. Itu tak pelik. Ustaz bagi masjid, ustaz, duit ustaz. Okeylah kan. Tapi kali ni habis-habis ceramah, habis-habis kuliah, ustaz cari imam, mam, duit. Duit apa ustaz? Saya bagi ya. Kalau ada ustaz macam tu, naik 8 tingkat lah masjid kita ni. Pakai lift lah kita. Kalau ni ada 7 hari ustaz mengajar. 7 ustaz setiap kali mengajar bagi 1,000 kan. Mengajar bagi 1,000. Handal betul ustaz. Tapi yang paling susah masa PKP ustaz. Saya masa tu bertenang aja lah, PKP kita tak ada kuliah kan? Jadi kita okeylah buatlah kerja kita, bertahan kan. Surau datang, ustaz kami nak datang petang ni. Datanglah. Ada sumbangan daripada surau, bagi 200. Lepas tu ada masjid yang kita mengajar, masjid lebih sikit duitnya, bagi 300. Ni duit apa ni? Bantu-bantu sikit ustaz. Kita tahu ada ustaz tak ada kerja. Ustaz tu mengajar tapi ini dah 2 bulan, 3 bulan masjid tak buka kan. Ada masjid surau ingat ustaz. Ustaz tak ingat masjid dengan surau. Kaya sikit ustaz. Dah hilang pertimbangan ni. Ini ustaz akhir zaman.
Moga-moga lah kita bukan sedemikian. Bila kita kembali balik kepada sehat, maka ini adalah satu kesempatan yang paling hebat. Status sehat itu kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yakni orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka qabla faqrik. Kekayaan, masa kaya kita sebelum kita jadi orang fakir. Wa ghinaka, ini dengan pemahaman yang besar-besar lah, bukan pemahaman yang sempit. Miskin saja, apa tu, kemudiannya kaya, bukan. Maksud kaya ni dengan tubuh badan kita yang sehat, dengan akal fikiran kita yang cergas, mantap dan sebagainya, dengan hubungan-hubungan kita dengan orang-orang yang hebat, kita gunakan untuk berjuang, membela dan membangunkan Islam. Maka di saat kita ni menjadi orang yang kaya dengan kemampuan yang pelbagai, sama ada kita ni dalam bentuk kaya yang betul-betul kaya, bentuk kaya maknanya kita mampu, kita punya kemampuan. Bila orang ajak buat kebaikan kita bantu, orang tak sihat kita salurkan bantuan dan sebagainya. Maka jangan tunggu sampai kita ini menjadi orang fakir. Kerana ada orang fakir, ketika dia fakir, dia miskin, dia kata nanti bila aku kaya aku akan menyumbang, nanti aku akan tolong. Itu adalah satu pemahaman yang salah. Maka tak perlu tunggu kaya. Masa saat yang kita ada ini kita akan buat kebaikan. Maka jangan tunggu saat-saat kita kaya, yang bukannya maksud banyak duit, bukan maksud kita ni banyak wang, tetapi kaya kita ini dengan tubuh badan, dengan akal fikiran yang masih baik, dengan ilmu yang ada, ini kaya. Yang boleh mengawal diri dan sebagainya, ini kaya. Maka pergunakan untuk mengingati Allah SWT. Jangan sampai sudah jadi miskin, menjadilah kita nanti di kalangan orang-orang miskin dan orang fakir itu menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhirnya, wa hayataka qabla mautik. Semasa masih lagi hidup, yang ada sehat, yang ada kelapangan, yang ada kekayaan, yang ada masa muda lagi, yang masih hidup lagi ni, qabla mautik, sebelum mati. Dah mati baru kita nak minta kepada Allah, ya Allah keluarkan aku sebarang seminit, aku nak beribadat, sebagaimana ayat yang kita baca dalam surah Sajadah itu. Berdoa orang dalam kubur tu, dia berdoa memohon daripada Allah supaya kembali balik ke dunia ini untuk buat kebaikan. Tetapi apa yang mungkin, kerana kematian itu adalah rehatnya bagi orang-orang beriman, tetapi ianya adalah bencana kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dimati Allah sekalian, maka pada yang akhir pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, selagi kita hidup, selagi kita boleh meletakkan diri kita sebagai mengingati Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara lisan, sama ada secara hati, atau bergabung keduanya, lidah itu terdengar membunyikan kalimah-kalimah zikir, hati itu tertumpu hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah sebelum datangnya 5 perkara yang nanti akan menggagalkan kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarnya alam zikir ini. Kerana itulah Allah pandang kepada hati. Kerana hadirin sekalian, Al-Imam Al-Ghazali mengibaratkan hati itu lebih luas daripada dunia dan seisinya berbanding dengan fizikal kita. Fizikal kita yang nak buat kerja, mungkin kita boleh tahan buat kerja 8 jam, 10 jam kita boleh buat kerja, tapi lepas-lepas itu kita akan lelah, kita akan letih. Tapi hati yang terisi dengan ingatan dan juga lafaz denyutannya kepada Allah SWT, hati ini makin membesar, memenuhi segala ruang hati itu dengan ingatan tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita melihat Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau itu boleh sembahyang, dalam satu riwayat mengatakan 500 rakaat satu hari. 500 rakaat. Sebahagian lagi riwayat kata 1000 rakaat. Kita ambil lah yang pertengahan lah. 500 rakaat sembahyang sunatnya satu hari. Kita baru nak buat sembahyang tarawih pun berkira. Apalah masjid buat 20 pula kali, menyusahkan orang kan. Lepas tu pula
Bulan yang lain pula, apa pula masjid buat 8 pula kali ni? Dah kita ni dah, gitu kan, macam-macam lah kita kan. Kita bandingkan, bayangkan Al-Imam Malik 500 rakaat sehari. Kenapa? Hatinya yang kuat, fikirannya yang tabah. Kenapa? Berhubung dengan Allah SWT, tidak terputus ingatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila terputus ingatan, terputus hubungan kita dengan Allah, masuk saja dunia, semua ibadat akan jadi lemah, semua ibadah akan jadi tergesa-gesa. Tetapi orang yang bersambung hatinya dengan Allah, selagi tidak terputus, dia akan terus bersemangat dan kuat dia dengan ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pentingnya zikrullah. Maka inilah antaranya pesan Nabi SAW pula, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Setiap satu itu ada pencucinya, ada pengilapnya. Kalau cermin, kalau dia sudah kabur, airlah paling kurang. Kalau tak, diletakkan sabunnya. Tetapi wasiqalatul qulub zikrullah. Pengilat kepada hati yang sudah kabur, pengilat kepada hati yang, ataupun perawatan hati kepada hati yang telah sakit, zikrullah. Hadirin sekalian. Maka inilah sama-sama kita ingatkan, sama-sama kita kembalikan ingatan kita kepada Allah dengan lebih baik lagi. Moga-moga akan bawa kepada mahabbah wa ma'rifatullah, yang akan bawa kita kepada makin kasih cinta kepada Allah dan makin mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Pencarian kita adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan amal soleh kita tak mampu untuk kita meraih kenikmatan yang Allah janjikan, melainkan dengan kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita diterima oleh Allah masuk dalam golongan ini dan berjaya kita dunia dan akhirat. Dunia kita penuh dengan kebahagiaan dan akhirat kita diberikan keampunan dan kenikmatan. Mohon ampun dan maaf jika ada kekurangannya, tidak sampainya faham kita yang daripada kelemahan saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.